Dalam video yang lepas, cikgu ada kongsikan tentang cara-cara untuk mencari punca persamaan kuadratik. Dan dua daripadanya telah cikgu terangkan dalam video tersebut, iaitu yang pertama, kaedah pemfaktoran dengan menggunakan kalkulator saintifik. Dan kaedah kedua ialah kaedah menggunakan rumus. Untuk video kali ini pula, kita akan bincangkan tentang topik yang seterusnya, iaitu topik fungsi kuadratik. Dan dalam topik inilah kita akan belajar tentang bentuk penyempurnaan kuasa 2. Selain ia digunakan untuk mencari punca persamaan kuadratik, bentuk penyempurnaan kuasa 2 ini juga digunakan untuk mencari titik pusingan bagi graf fungsi kuadratik. Titik pusingan bermaksud titik minimum ataupun maksimum bagi graf kuadratik yang berbentuk parabola. Jadi, mari kita lihat langkah-langkah untuk menukar persamaan kuadratik dalam bentuk kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Dan kita lihat juga bagaimana kita boleh menggunakannya untuk melakar graf fungsi kuadratik. Jadi baiklah, cikgu akan tunjukkan cara ataupun kaedah untuk menukarkan satu fungsi kuadratik ini kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, kalau kita lihat di sini ada satu contoh fungsi kuadratik f(x) diberi negatif x kuasa 2 tolak 6x tambah 5. So ini adalah satu bentuk dan kalau masih ingat lagi bentuk ada a depan ni berkali untuk x kuasa 2, lepas tu ada b negatif 6 dan c di belakangnya, abc. So ini bentuk nak tukarkan kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2, iaitu bentuknya macam ni. So fungsi yang sama, cuma kita ubah sikit bentuknya. Dia ada a berkali depan dia, a, terus ada kurungan x tambah satu perkali ataupun nombor p, kurungan ni kuasa 2, dan tambah dengan satu nombor ataupun perkali q kat belakang ni. Okey, dan salah satu kegunaan kenapa kita mencari bentuk penyempurnaan kuasa 2 ni, kerana kita boleh kenal pasti titik pusingan bagi graf dia. So titik pusingan dia kita boleh kenal pasti dengan koordinat negatif P, iaitu daripada P ni kita ambil negatif P sebagai koordinat X bagi titik pusingan itu dan Q sebagai koordinat Y dia. Okey, cuba macam nak ubah bentuk ni kepada sini. Okey, kaedah pertama, kita tengok dulu, nampak kita dapatkan perkali A dekat belakang ni, pasal ada kurungan kuasa 2 tambah Q kat belakang. So yang pertama sekali, kita kena pastikan perkali bagi x kuasa 2 ni adalah 1. So kalau kita perasan di sini, perkalinya adalah negatif 1. So kita ubah dulu fx, kita keluarkan negatif dulu, keluarkan di luar. Ni kita faktorkan dulu negatif dekat luar. So tulis balik, bila faktorkan negatif tinggal x kuasa 2. So faktorkan negatif keluar, jadi positif lah. Dah x, dan juga difaktorkan negatifnya, jadi tolak 5. So ni langkah pertama, langkah yang penting supaya kita dapat perkali bagi x kuasa 2 ni 1 dekat sini. So kita faktorkan dulu apa saja nombor daripada perkali x kuasa 2 ni. So kalau negatif, kita faktorkan negatif keluar. Kita dapat satu fungsi dengan perkali 1 bagi x kuasa 2. Okay, kemudian baru kita boleh teruskan. So negatif ni kekal, dan kita tulis je bentuk ni. Okay, tulis je bentuk dia. So ada kurungan pada kurungan ni, lepas tu ada kuasa 2 kat sini, lepas tu ada x, kan? X tambah dengan p, tambah dengan p. So untuk dapat p ni sebenarnya adalah perkali bagi x ni, perkali bagi x dibahagi dengan 2. So ni p ni, so kita ambil je perkali x, iaitu positif 6, cuma kita bahagikan dengan 2. Itu je caranya. Kita ulang balik, p ni perkali bagi p ni adalah perkali bagi x dibahagi dengan 2. So mudah. Lepas tu kita boleh ambil je bentuk je. So kurungan kuasa 2 dekat sini. Lepas tu kita tambah Q ke belakang ni, kan. So dapatkan perkali Q kat belakang ni. Okay, Ini kita dah tambahkan dengan 6 per 2, 6 bahagi 2. Kita tolakkan semula.
dengan nombor yang sama, iaitu 6 bahagi 2. 6 bahagi 2. Bila kita dalam kurungan ni, kita tambahkan dengan 6. Kita ambil 6 ni, kita bahagi 2. Di luar ni pula kita tolakkan semula dengan 6/2. Okey, cuma kali ni kita kena kuasa 2 kan dia juga. Okey, nampak? So dalam ni kita tambahkan dengan 6/2 dalam kurungan kuasa 2 ni. Lepas tu kita tolakkan semula dengan 6/2 kuasa 2. Okey, lepas tu kita sambung je dengan tolak 5. So kita tolak 5 kat belakang ni. Boleh? Lepas tu kita tutup kurungan. So kita bolehlah selesaikan. So inilah bentuknya. Cuma kita selesaikan nombor dalam ni. Jadi kita teruskan sambil lagi negatif. So sama juga X. So 6 bahagi 2, 3 kan, positif 3 kuasa 2 tolak. So 6 bahagi 2, 3 kuasa 2 tolak 5. Ok, kita teruskan je. Selesaikan fungsi ni. Negatif kurungan X tambah 3 kuasa 2. So selesaikan ni, negatif 3 kuasa 2, 9 kan. So negatif 9 tolak 5. Dapat negatif 14. So dapat dah bentuk je. Cuma untuk akhir sekali kita kembangkan semula negatif ni, darabkan semula negatif ni ke dalam. Sebelum negatif kita darabkan ke dalam, akan dapat negatif X tambah 3 kuasa 2 negatif, darabkan dengan negatif 14 dapat positif 14. Ok, so boleh yang step terakhir ni kita just kembangkan semula negatif tu. So akan dapat, so ni adalah bentuk penjemputan kuasa 2. Nampak tak? So A ni, inilah negatif ni adalah perkali depan dia A. So ada X tambah P, 3 ni adalah P kuasa 2 dan Q ni adalah 14. Jadi kalau kita boleh lepas T, kalau kita lukiskan grafnya, titik pusingan. Okay, kalau kita masih ingat, kalau perkali depannya adalah negatif, bentuk graf dia akan jadi melengkung ke bawah. Ingat kalau negatif melengkung ke bawah, graf dia bukan macam ni. Maksud titik pusingan ataupun titik maksimum dia, pusingan atau maksimum. Sebab graf dia melengkung macam ni, titik yang paling maksimum sekali, koordinatnya adalah negatif P. So negatif 3 dan 14. So daripada bentuk penjemputan kuasa 2, kita boleh kenal pasti koordinat bagi titik maksimum. Dan juga bentuknya dengan perkali negatif, bentuknya adalah melengkung ke bawah begini. Ok, so boleh faham ya stepnya. Ok, di sini ada satu contoh soalan di mana kita boleh aplikasikan bentuk penyempurnaan kuasa 2 tadi untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Ok, soalannya diberi rajah 5, iaitu satu graf fungsi kuadratik dengan fungsinya fx x tambah 6 dengan darab x tambah 1. Cari nilai bagi k. Ok, dia tanya, kehendak soalannya adalah nilai bagi k, iaitu kalau kita tengok di sini, nilai k adalah nilai yang sini, nilai yang paling bawah ataupun nilai titik minimum bagi lengkung parabola fungsi kuadratik ni. So kita kena cari apakah koordinat bagi titik minimum ni. So nilai k adalah koordinat y dia. Okay, nampak ya? So nilai k adalah koordinat y bagi titik minimum tadi. So nak tahu koordinat y kat sini. Okay, so untuk menyelesaikan masalah seperti ini, untuk mencari titik minimum ataupun titik pusingan ni, kita just tukarkan bentuk persamaan kuadratik ni kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2 macam tadi. Okay, so kita buatlah step, ingat lagi step tadi kan. So mula daripada fungsinya, iaitu fx sama dengan x tambah 6 dengan darab x tambah 1. Okay, fungsi ni kita tulis dulu bentuk am. Kita dapatkan
ABC dia, X kuasa 2 dan sebagainya. So untuk dapatkan bentuk arm, kita kembangkan fungsi ni. So kita kembangkan macam ni, terapkan semua nombor-nombor dia. So X darab X dapat X kuasa 2, lepas tu tambah X, lepas tu tambah 6X, akhir sekali 6 darab 1 tambah 6. Kita selesaikan, akan dapat X kuasa 2 tambah 7X, X tambah 6X, 7X tambah 6 belakangnya. So dapatlah nilai A, B, C untuk bentuk arm dia. So perkali ni X kuasa 2, A, lepas tu ni B 7 dan C dia 6. So kita nak tukarkan kepada bentuk, kalau ingat tadi bentuk penyempurnaan kuasa 2 kan, X ada A perkali depan dia, lepas ada kurungan X tambah P kuasa 2 tambah Q. So kita nak dapatkan bentuk ni. Okay, so daripada sini dapat bentuk ni. So, kita teruskan. Okay, ingat lagi tadi, first kali kita kena pastikan perkali bagi X kuasa 2 adalah 1. So sini mudah sebab fungsi dia memang sudah sedia 1. So kita tak perlu faktorkan apa-apa. So boleh teruskan je. So kita mulakan ni kurungan dia. So kita buat kurungan, lepas tu ada X tambah P. P ni kita bahagikan kan, ingat tadi kita ambil perkali bagi X ni, kita bahagikan dengan 2. So ambil 7, bahagikan je dengan 2. So lepas tu ada kuasa 2. Lepas tu kita tambahkan dengan kita ambil ni balik, cuma kali ni kita kena tolak. So setelah kita tolakkan, bukan tambah sebab ni tambah dalam ni, so kita tolakkan semula. Ambil 7 ni, kita bahagikan dengan 2. Pun kita kena kuasa 2 juga kan, kalau dalam ni kita tambah 7/2 kuasa 2, lepas tu kita tolakkan semula dengan 7/2 kuasa 2. So kita tambahkan dengan 6 di belakang, teruskan dengan 6 belakang ni. Lepas tu kita selesaikan saja fungsi kuadratik ni. Kita akan dapat dalam ni ada X tambah 7/2 kuasa 2. Yang ni pula tolak 7/2 kuasa 2, dapat 49/4 kan, kita kuasa 2 kan, tambahkan dengan 6. Ok, so cuma last sekali kena selesaikan je yang belakang ni. Cikgu sambung di sini. So ni tak berubah, dapat X tambah 7/2 kuasa 2. So negatif 49/4 tambah 6 akan dapat negatif 25. Kalau kita guna kalkulator selesaikan, kita dapat negatif 25/4. So kita tolakkan je, negatif 49/4 tambahkan dengan 6. So dapat negatif 25/4. So ni adalah bentuk penyempurnaan kuasa 2 kita kan, ada A perkali depan ni, so 1, ada X tambah P kuasa 2 tambah Q belakang dia. Q dia negatif 24. So titik minimum dia punya koordinat, titik minimum koordinatnya adalah negatif ya. Titik minimum koordinat dia adalah negatif P dengan Q. So negatif P dia adalah negatif 7/2, Q dia pula adalah negatif 25/4. So dapat kita ambil ni negatif P dengan Q 25/4. Jadi nilai K dia adalah koordinat Y dia, iaitu 25/4. Jadi nilai K dengan negatif 25/4. Okay, baik. So kita ulang balik untuk menjawab soalan ni. Untuk mencari titik minimum, kita tadi nilai K iaitu koordinat Y bagi titik minimumnya.
So untuk mencari soalan begini, kita just cari bentuk penyempurnaan kuasa 2 je. Daripada fungsi yang diberi, tukarkan kepada bentuk penyempurnaan kuasa 2. So ingat step dia. So ni daripada bentuk yang arm, kita ambil ni, dan dalam ni kita bahagikan 7 dengan 2, kali S bagi 2, kuasa 2, tolak semua dengan 7/2 kuasa 2 tambah 6. Seterusnya kita just selesaikan, dan kita akan dapat koordinatnya adalah negatif P dan Q. So nilai K ni adalah koordinat Y, iaitu negatif 25/4. Okay. Satu lagi, sebenarnya ada satu lagi subtopik dalam bab fungsi kuadratik ni, iaitu tentang ketaksamaan kuadratik. Okay, untuk ketaksamaan kuadratik ni dia sama je dengan persamaan kuadratik, cuma bezanya instead of equal ataupun sama dengan, kita ataupun soalan ni diberi ni tanda kurang ataupun lebih. Dan kalau untuk persamaan diguna tanda sama dengan. So, untuk ketaksamaan diberi tanda julat ni, iaitu kurang ataupun lebih macam ni. Okay. So kita ambil satu contoh soalan ni. Diberi fungsi fx sama dengan negatif x cos 2 tambah 4x tambah 3. Dan disuruh tidak soalannya cari julat nilai x apabila diberi satu julat fx kurang daripada ataupun sama dengan 5x tolak 9. Okay, so cara dia sebenarnya untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik ni, kita akan guna cara yang sama macam persamaan kuadratik. Kalau masih ingat kan, biasanya kita akan gunakan kaedah pemfaktoran kan, dengan menggunakan kalkulator untuk mencari nilai x dia. Okay, so tulis je balik. Okay, kita cakap nilai x apabila diberi julat ni. So dia nak dapatkan nilai x apabila diberi julat fx kurang atau sama dengan 5x tolak 9. So kita tuliskan dia fungsi ni fx. So fx nya adalah negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. So, cuma untuk ketaksamaan kuadratik ni, kita kena hati-hati dengan penggunaan julat ni, tanda kurang ataupun lebih ni. So tanda kurang ni kena hati-hati. So tulis balik 5x tolak 9. So daripada ni kita susun dan selesaikan nilai bagi x dia. Ataupun dalam soalan ni, susun dan cari julat nilai x ni. So macam biasa, susun je. Cuma untuk ketaksamaan kuadratik, cara yang paling selamat, kita kena pastikan tanda ni, kita jangan ubah tanda dia. So kalau contoh macam ni kurang, so pastikan nanti dalam kiraan kita tanda ni tak berubah. So dia sentiasa akan kurang je. Cuma kita kena susun nombor-nombor ataupun perkali dalam persamaan ni, susun dan pastikan perkali bagi x kuasa 2 ni, pastikan dia nilai dia adalah positif. So itu adalah antara key point yang penting dalam penyelesaian ketaksamaan kuadratik. Yang pertama, pastikan tanda ni kita ubah di tengah, tanda dia kurang. So kita pastikan juga kita susun supaya perkali bagi x kuasa 2 dia adalah positif. So kalau macam ni, kita pindahkan semuanya ke kanan supaya nilai ni adalah positif. Okay, so kita pindahkan semua ke kanan. So sini ada 5x tolak 9 akan stay di sini. Dipindahkan semua ke kanan. Ni pindah ke kanan, so ni negatif, pindah sini jadi positif. So ni yang kita nak, supaya negatif ni jadi positif. Perkali x kuasa 2 ni positif. So tu poin yang penting. Lepas tu pindah lagi, so ni positif tambah 4x akan jadi tolak 4x. Dan akhir sekali 3 tambah 3 akan jadi tolak 3. Okay. Dan sini bila dah pindah semua, tinggal kosong lagi kat sini. So ni kosong. Kita susun je balik, selesaikan macam biasa. So nak senang, kita letak yang x cos 2 ni di depan supaya kita nampak nilai A dia. So x cos 2 di depan. Untuk perkali x pula ada 5 tolak 4. So 5 tolak 4 dapat 1. So 5 tolak 4 dapat positif 1x. Dan akhir sekali ada negatif 9 tolak 3 akan dapat negatif 12. So sama dengan kosong. So nampak lah,
bentuk yang familiar kan, bentuk persamaan kuadratik dalam bentuk arm. So ada A dekat sini, ni B dan C. So ada ABC dia. So untuk dapatkan julat nilai X, kita buat macam cara untuk mendapatkan nilai X. Jadi kita nak selesaikan nilai X kan, macam biasa. So kita faktorkan dengan menggunakan kalkulator. So bila tekan kalkulator, kita masih ingat kan, dia akan dapat bentuk faktor dia. So bentuk faktor dia macam ni. Dan selepas kita selesaikan dengan kalkulator, jadi kalau ada yang lupa boleh refer balik pada video cikgu sebelum ni, iaitu video persamaan kuadratik. Macam mana cikgu cuma kita gunakan kalkulator untuk menyelesaikan ataupun mencari faktor bagi persamaan kuadratik ni. So bila kita guna kalkulator, kita akan dapat nilai kat sini, iaitu X tambah 4 dan X tolak 3. So daripada bentuk ni, kita faktorkan dia, kita dapat X tambah 4 dan X tolak 3. So ni adalah besar daripada kosong. So kita dapat X tambah 4 darab X tolak 3, nilai dia besar sama dengan kosong. So ni bentuk faktor, belum lagi dapat julat dia kan. Okay, so untuk dapatkan julat nilai X ni, cara dia, kita kena lukis satu garis graf, garis nombor. So kita buat macam ni. Okay, kita anggapkan ni satu graf, ni adalah paksi X bagi graf tu kan. Okay, so dalam paksi X bagi graf tersebut, cuba kalau kita lakarkan fungsi ni. So kalau kita tahu sini fungsi ni, dia punya perkali A dia adalah positif. So kalau perkali A yang positif, bentuk dia akan melengkung ke bawah macam ni kan. So ni adalah bentuk graf perkali X kita. Lepas tu dan graf ini akan kena pada paksi X. Dan ni tadi paksi X, dia akan bersilang di paksi X pada 2 titik. Dan ingat, kalau fungsi kuadratik ni dia akan bersilang pada 2 titik pada paksi X, iaitu ni lah yang kita tahu kan. Bila kita samakan X2 dengan kosong, dan bila kita samakan X tambah 4 sama dengan kosong, dan X tolak 3 sama dengan kosong, kita dapat dua nilai persilangan X, iaitu X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 3. So daripada bentuk faktor ni, kita dapat dua persilangan bagi paksi X, iaitu bila kita samakan X tambah 4 dengan kosong, kita dapat nilai X tu adalah negatif 4. Dan bila kita samakan pula X tolak 3 ni dengan kosong, kita akan dapat nilai persilangan X dia adalah 3. So negatif 4 dengan 3. So kalau secara logiknya, negatif 4 mestilah di sini kan, negatif 4 di sini, dan 3 ni mestilah nombor yang lebih besar. So di sini 3. So inilah dua persilangan bagi graf tadi tu, pada negatif 4 dengan 3. Jadi untuk dapatkan julat kita, nampak tak? Cakap fungsi ni, julatnya adalah lebih daripada kosong. Maksudnya fungsi fx ni yang besar daripada kosong. Jadi fungsi ni, kita ambil nilai dia yang positif, yang besar daripada kosong. So kita tahu kan, kalau ni paksi X dia, so yang lebih daripada kosong adalah yang di atas lah, yang di atas paksi X tu. Kalau yang di bawah ni yang kurang daripada kosong. So kalau bila fungsi ni, fungsi ni besar daripada kosong, maka kita consider yang graf yang di atas sahaja. So yang di bahagian sini, dan yang di bahagian kanan ni. So ni adalah julat bagi fungsi ini yang besar daripada kosong. So untuk jawapannya, julat bagi nilai X adalah yang di atas ni. So yang pertama adalah yang kurang pada Y. Bila bahagian sini dia kurang daripada negatif 4. Nampak tak? So bila X dia kurang daripada negatif 4 kat sini, maka kita akan dapat graf yang di atas. Dan satu lagi, bila X ni lebih daripada 3. Sebab bila X ni lebih daripada 3, kita akan dapat juga yang di atas ni. So julatnya adalah bila X kurang daripada 4, kurang sama atau sama dengan
negatif 4 ataupun X lebih sama dengan 3. So, kita dapatlah ni lah julat bagi X dia. Kita ulang Okay, untuk mendapatkan ataupun menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, sama je, kita susun dulu dalam bentuk arm. Okay, kemudian kita faktorkan dia dengan menggunakan kalkulator. Dapat bentuk faktor ni, kita boleh gambarkan dia punya graf. So graf dia kita dapatkan persilangan paksi X dia daripada bentuk faktor, iaitu negatif 4 dan 3 sini. Kemudian kita tentukan sama ada nak yang graf di atas ataupun di bawah. Ni berdasarkan ketaksamaan tadi. Kalau fungsi ketaksamaan ni f ni lebih daripada kosong, maka kita consider graf yang di atas. Kita ambil atas ni je. Tu bahagian ni, bahagian atas ni. So bahagian atas ni dapatnya daripada bila nilai X adalah kurang daripada negatif 4 di kiri, ataupun nilai X ni lebih daripada 3 di sini. Nampak tak? Sebabnya kalau soalan tu tanya ataupun kita dapat fungsi yang kurang daripada kosong, contohlah kan, kurang daripada kosong, kita ambil ni lah, consider yang bawah ni, iaitu X antara dalam yang bawah ni, kita tulis dia macam ni sebab dia tengah-tengah ni. So dia in between antara negatif 4 dengan 3 macam ni. So ni kalau soalan tu minta yang bawah daripada kosong. Kalau soalan ni minta lebih daripada kosong, kita ambil yang ni. So ni lah bentuk ni, julat dia. So ni bentuk jawapan dia dalam bentuk julat. Okay, boleh? Jadi itulah topik-topik yang utama dalam bab fungsi kuadratik ini, iaitu kita dah belajar tentang penyempurnaan kuasa 2 dan bagaimana kita menggunakannya untuk menentukan titik pusingan, iaitu titik minimum ataupun maksimum. Dan ketiga, kita telah belajar tentang cara untuk menyelesaikan satu ketaksamaan kuadratik. Dan dalam video seterusnya nanti, cikgu akan tunjukkan secara terperinci cara untuk melakar graf fungsi kuadratik. Jadi, kalau tak mahu ketinggalan menontonnya, pastikan anda semua follow page CMN Education Group. Dan jangan lupa juga untuk like video ini dan sharekannya kepada rakan-rakan anda. Jadi setakat ini saja daripada saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum.